Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang kepada semua penonton Next Step Malaysia. Anda bersama dengan saya, Zamirul Nur Hakim, sebagai hos anda dalam Next Step Response. Khas petang ini, kita bersama dengan tetamu jemputan Presiden Parti Amanah Negara YB Tuan Haji Muhammad Sabu untuk beliau mengulas dan berkongsi kepada kita tentang isu Palestin dan dunia Islam selepas kekalahan Donald Trump. Calon Demokrat Joe Biden telah menang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat dan telah menjadikan beliau sebagai Presiden yang ke-46. Keputusan itu menaksikan Joe Biden menjadi calon Demokrat pertama dalam tempoh 24 tahun memenangi pilihan raya Amerika. Tapi persoalannya, kenapa pemilihan Presiden US menjadi perhatian dunia? Apakah begitu penting untuk kita mengetahui sosiopolitik di Amerika Syarikat? Jadi saya tinggalkan persoalan ini untuk tamu jemputan kita menjawab dan mengulas menurut pandangan beliau. Silakan, YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Assalamualaikum. Memang saya sendirilah mengalu-alukan kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris mengalahkan Donald Trump dan pasangannya, kerana Donald Trump telah membawa kepada satu sikap memihak yang keterlaluan. Terutama di dalam negaranya, beliau membawa konsep white supremacy, ketuanan orang putih, yang juga di peringkat antarabangsa dia terlalu memihak kepada negara Zionis Israel. Bahkan mengiktiraf Jerusalem sebagai ibu negara Israel dan juga mengiktiraf Golan Heights sebagai sebahagian daripada Israel. Dan beliau juga menggunakan seluruh kekuatan lobinya untuk membawa negara-negara Arab mengiktiraf Israel, terutama negara-negara Arab Teluk, negara-negara Arab yang kaya. Oleh itu, saya juga merasa sedikit keraguan jikalau Malaysia tidak kukuh dalam mempertahankan konsep berkecualinya, mungkin akan terpengaruh untuk bersama-sama mengiktiraf negara Zionis Israel itu. Ini kerana negara-negara Arab selalunya sedikit sebanyak menjadi bukanlah kiblat, tapi menjadi rojokan kepada khasnya umat Islam di Malaysia ini. Ini yang membimbangkan kita. Dan kemenangan Joe Biden ini kita alu-alukan. Walau bagaimanapun perubahan yang akan dibuat oleh beliau bergantung kepada terutama sekali State Department of America. Begitu kuat pengaruh Yahudi di situ. Jews lobby memang berada di situ dan memang mereka ini selalunya mengatur dasar mereka, khasnya dasar luar, dan mereka ini amat berpengaruh di State Department itu. Kenapa Donald Trump pergi kepada white supremacy? Sebab di sana itu colored, iaitu orang yang berasal daripada bukan Eropah, daripada India, daripada Pakistan, daripada China dan daripada Afrika. Banyak sudah monopoli tempat-tempat utama, pensyarah-pensyarah universiti yang kanan, doktor-doktor pakar researcher, kebanyakannya orang-orang colored ini. Dan orang-orang yang kita kata white ini semakin ketinggalan. Oleh itu, untuk meniupkan semangat itu, maka ditiupkan semangat white supremacy. Sebab itulah kita tak mau pahaman itu melanda pula negara kita. Kita mesti bersaing, berlawan dengan kaum lain berdasarkan berlomba membuat kebaikan. Bukan bila orang lain berjaya, maka kita tiupkan semangat perkauman. Maka ini yang kita lihat apa yang dilakukan oleh Donald Trump dan Parti Demokrat. Dan yang paling bahaya kata-kata beliau, ucapan terakhir sebelum meninggalkan White House. Perjuangan ini baru bermula. Dan kita lihat kalau di negara orang Islam ada ISIS dan Al-Qaeda, di sana juga ada, iaitu kita lihat kumpulan yang menyerbu Capitol Hill dan juga memakai tanduk dan duduk di kerusi macam kursi speaker itu. Dan kumpulan-kumpulan itu adalah kumpulan seolah-olah ISIS bagi orang Kristian. Kalau orang Islam ada ISIS dan Al-Qaeda, mereka juga ada di bawah Donald Trump ini. Dan kumpulan ini terus memberi tekanan kepada pemerintah Joe Biden dan Kamala Harris, dan kita harap mereka dapat mengatasi keadaan ini, kerana soal white supremacy ini dan juga pelampau Kristian ini bersama dengan Jews lobby
yang bersifat Zionis, mereka ni bergabung tenaga dan boleh merosakkan Amerika yang begitu selama ini agak gemilang dan cemerlang, tetapi akan lebih rosak pada masa yang akan datang. Walaupun kerosakan sebelum ini dilakukan oleh Amerika telah banyak, tapi mungkin lepas ini akan lebih banyak jikalau kumpulan ini menguasai pentadbiran Amerika. YB, kalau dari pengalaman YB melihat pengalaman presiden-presiden Amerika sebelum ini, kalau sebelum Donald Trump kita ada Barack Obama, dan sekarang di bawah pemerintahan Joe Biden, apakah YB merasakan ada perubahan yang besar ataupun sama saja nasib umat Islam? Ianya bergantung, saya kata tadi, kepada lobby Israel itu. Seorang jeneral tentera Israel memberi amaran, jikalau Amerika kembali kepada perjanjian nuklear JPOA yang Donald Trump keluar pada 2015, mereka akan menentang habis-habisan. Bahkan mereka Israel ugut untuk menyerang pusat-pusat nuklear Iran ini. Artinya Israel tahu mereka yang menguasai Amerika itu. Di sinilah kita lihat dalam kempen Joe Biden memang ada sikit kelembutannya, nak bertolak ansur, nak bekerjanya, termasuk dia kembali kepada WHO dan kembali kepada hal environment yang berpusat di Paris. Itu satu usaha yang baik. Tapi yang lain-lain di Timur Tengah itu saya tak nampak lagi hasil mendadak sekarang ini, karena pengaruh atau lobby Zionis ini terlalu kuat di Amerika Syarikat. Baik YB, kalau di Asia, baru semalam kita dikejutkan dengan darurat yang dijalankan di Myanmar dan tentera mengambil alih pentadbiran negara. Jadi, menurut YB, apa sebenarnya isu yang berlaku dan bagaimana nasib hak rakyat di sana? Ini Myanmar baru saja terlepas daripada junta tentera, di mana Aung San Suu Kyi menang pilihan raya besar kira-kira 4 tahun yang lalu dan memerintah Myanmar, walaupun akhirnya Aung San Suu Kyi itu sendiri dibawa ke mahkamah antarabangsa di atas genosid yang berlaku, iaitu penindasan terhadap Rohingya. Tapi ia ada demokrasi. Baru berlaku pilihan raya kali ini, kira-kira pilihan raya berlaku minggu lepas, ada puak yang tak puas hati dan sebagainya, akhirnya tentera mengambil alih semula. Oleh itu, ASEAN sekarang berada di kawasan negara yang bergolak. Dan Myanmar, junta tentera membuat coup atau kudeta dan memberi satu gambaran yang buruk kepada dunia. Malaysia pula rampasan kuasa daripada Mahyudin Yassin setelah hilang majoriti dan mengisytiharkan darurat. Oleh itu ASEAN berada dalam suasana yang kurang baik. Tidak orang melihat Myanmar dan Malaysia sekarang ini berada dalam keadaan yang ketidakketentuan. Dan saya harap negara-negara ASEAN yang lain boleh memainkan peranan untuk memulihkan demokrasi di Myanmar, seperti Vietnam, negeri yang dulu komunis, sekarang ini boleh memainkan peranan. Indonesia sudah tentu. Negara kecil Brunei, Singapura, Malaysia tak boleh memainkan peranan. Sebab Malaysia sendiri negara yang tidak hormati mandat rakyat dan berlaku pengisytiharan darurat kerana Perdana Menteri hilang majoriti. Oleh itu ASEAN berada dalam suasana yang muram sekarang. Apa yang berlaku di Malaysia, apa yang berlaku di Myanmar. Tapi di Myanmar itu lebih dahsyatlah, iaitu kudeta daripada pihak tentera. Tapi lebih kuranglah. Di sini pula tidak menghormati mandat rakyat, hilang majoriti, kemudian pergi kepada darurat. Jadi kalau pada pelabur-pelabur di luar sana, mereka lihat ASEAN ini secara menyeluruh. Dia melihat ASEAN dalam suasana yang tidak sehat sekarang ini. Karena berlaku di dua negara, demokrasi tak dihormati. Satu di Myanmar, yang kedua di Malaysia. Bahkan apa yang berlaku di Myanmar barangkali mereka belajar juga daripada Malaysia. Malaysia sebuah negara pelopor demokrasi dan di ASEAN ini. Dan sekarang kita agak ketinggalan dalam hal ini. Baik Wabi, kalau perkembangan Islam di Timur Tengah, kita dapati amat mendukacitakan dengan perpecahan dan peperangan. Jadi apakah ada potensi untuk kebangkitan Islam bermula dari Asia, khususnya di Nusantara? Bagaimana? Saya amat optimis ia akan berada di sebelah Nusantara ini. Karena saya lihat dari Indonesia, perkembangan
pemikiran umat Islam di sana begitu bersifat progresif sekali. Dan mereka juga mengutarakan Islam rahmatan lil alamin dalam parti-parti ataupun NGO mereka. Pembaharuan ini mesti dibuat. Saya sebut berkali-kali, jangan agama dikuasai oleh lebay-lebay. Kita kena kembali kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatwa ini, pandangan itu dulu. Kita tak boleh makan sembelihan UMNO. Tak boleh kahwin kalau Tok Qadhi itu UMNO, Tok Imam UMNO. Sekarang boleh. Artinya fatwa itu sesuai dengan politik tertentu, bukan sebenarnya ianya fatwa yang betul-betul mendalam apakah ianya boleh dipakai oleh umat Islam atau tidak. Macam juga di Timur Tengah, boleh mengambil darah orang itu, sembelih orang ini dan menentang kumpulan itu, boleh slavekan, hambakan kaum ini dan sebagainya. Akhirnya membawa kehancuran. Sebab itu kita kena bersedia kembali kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita memerlukan ulama-ulama yang cukup muktabar. Bukan ulama yang boleh mengubah pendirian setiap 3 hari sekali ubah pendirian. Jadi ini yang menghilangkan hormat orang Islam dan orang bukan Islam kepada perjuangan Islam itu sendiri. Saya berdoa setiap hari supaya muncullah ulama-ulama yang hebat di Malaysia, di Asia Tenggara ni. Sebab mereka, kita bergantung kepada mereka sebab ulama ini pengaruhnya besar. Sebab itu kita lihat kejayaan itu tetap berada di ambang jikalau kita mau berusaha. Kita kembali kiblat kepada Al-Quran dan kepada sunnah yang sahih, bukan kiblat kepada Arab. Inilah masalah bila negara-negara Arab mengiktiraf Zionis Israel. Di sini sudah kelang kabut. Apakah kita juga akan mengiktiraf Zionis Israel? Dan mereka akan terus melobi kerana mereka mendapatkan negara Arab, terutama negara yang kaya, negara yang pengaruhnya besar, maka harapan Zionis Israel ini semakin hebat. Tetapi kita kena faham bahawa sekarang berlaku, suasana sekarang ini sedang berlaku shifting of power, iaitu kuasa sedang berpindah kepada timur. Kalau Malaysia tidak bersedia menyahut keadaan ini, kita akan ketinggalan. Kita mesti berusaha menempatkan tentang perubahan kuasa ini. China sudah tentu muncul sebagai power, kuasa utama di sebelah sini. Korea, Jepun, Vietnam, bahkan Korea Utara sendiri. Oleh itu kita kena bersedia membawa Malaysia bersama dengan pembaharuan ini. Bahkan Britain sendiri sekarang ini pergi kepada Pacific Rim dengan meninggalkan EU. Perlahan-lahan meninggalkan EU kerana dia tahu bahawa dalam dagangan dunia adalah ke timur sekarang ini. Tapi kita masih lagi kiblat kita ke barat dan ke timur tengah. Negeri Amerika dan Israel juga bagi saya sedang menurun keadaan mereka sekarang. Shifting of sedang berlaku. Oleh itu kita mesti berusaha menempatkan diri. Misalnya juga di hal Laut Cina Selatan, Malaysia mesti berusaha menempatkan di tempat yang betul. Sebab itulah sebelum saya meninggalkan atau di jawatan, di antara kerja yang besar dibuat di situ ialah soal Defence White Paper. Kerana kita menyediakan ke arah mana Malaysia pada masa hadapan bila perairan di sebelah sini, ekonomi dan sebagainya berkembang di sebelah sini. Apakah persediaan kita ke arah itu? Apakah kita ni akan jadi seperti 1500 tahun dulu, pelabuhan-pelabuhan kita utama kita dikuasai oleh Eropah? Itu kita tidak mahu. Kita mahu kita kuasai, dan konsep negara berkecuali yang diperjuangkan secara hebat di zaman Tun Razak mesti ditegaskan kembali oleh Malaysia sekarang ini. Kita perlu hubungan rapat dengan China, perlu hubungan rapat dengan Amerika, perlu hubungan rapat dengan Eropah, tetapi kita tidak memihak dan tidak menjadi suruhan mereka. Ini yang kita berjaya Malaysia selama ini. Di antaranya konsep neutrality itu berjalan di Malaysia ini. Walaupun kita ada perjanjian dengan New Zealand, dengan Britain, FPDA dan sebagainya, tetapi Malaysia kekal dengan sikap negara berkecuali itu. Dan kita nampak sekarang ini, saya melihat seolah-olah Malaysia sedang dilobi untuk mengikut negara Timur Tengah yang sedang mengiktiraf Israel. Baik YB, untuk yang terakhir, apa harapan YB terhadap hubungan Malaysia dengan Amerika selepas Presiden US yang baru Joe Biden menang dalam pilihan raya? Malaysia mesti memperkukuhkan hubungan dengan Amerika, mesti memperkukuhkan hubungan dengan China,
Dan kedua-dua negara itu bertarung terutama di Pasifik ini, di Laut Pasifik ini. Dan China sedang membesarkan kekuatan mereka. Kita hendaklah menjadi orang yang boleh berhubung dengan mereka ini secara dagang dan secara pertahanan dengan baik. Kalau kita bermusuh dengan salah satu negara, sampai ke peringkat bermusuhan dalam bentuk fizikal, ia tidak menguntungkan sesiapa. Elakkan sama sekali pertumbungan fizikal di Laut Cina Selatan. Kita mesti tingkatkan defense diplomasi kita, terutama dengan China, yang kita tahu dia sedang memperlihatkan kekuatannya. Maklumlah orang yang baru jadi kuasa, dan dia dalam keadaan pandemik sekarang seluruh dunia ekonomi negatif, hanya China positif. Yang wang mereka banyak, keadaan mereka, dan mereka pula dalam Davos baru-baru ini. Mereka sanggup untuk bersama membangunkan kembali dunia. Memang dia agak cakap besar, tapi dia mampu. Karena dia ada perkembangan ekonomi yang positif. Oleh itu, kita bawa Joe Biden ini mesti diusahakan supaya hubungan diplomatik kita dengan Amerika itu berterusan. Saya sendiri masa Menteri Pertahanan juga pergi berkunjung ke Pentagon dan bertemu dengan Menteri Pertahanannya pada waktu itu, Jim Mattis. Dan kita ada perbincangan supaya perbincangan dan penghormatan antara satu sama lain, terutama dalam bidang perdagangan dan keselamatan. Baik, terima kasih Wabi kerana sudi bersama dengan kami pada petang ini.